Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua fans Harimau Malaya? Macam mana hari-hari anda dengan perlawanan World Cup setiap hari? Woi, tengok bola saja sekarang kan. Alright, kita hari ni nak ceritakan tentang kumpulan A, di mana setiap pasukan dah masuk ke perlawanan yang kedua. Dan hari ni perlawanan yang kita nak previewkan adalah perlawanan antara pasukan Qatar dan juga Senegal. Dua pasukan yang kalah pada pusingan pertama. Of course, Qatar selaku tuan rumah turun dengan penuh pengharapan. Almaklum, kali ini kejohanan Piala Dunia adalah kejohanan yang termahal. Dengannya kos dia membabitkan jumlah 220 bilion. Memang gila. So bila dia orang turun, memang harapan daripada fans sendiri, daripada rakyat negara Qatar sendiri memang tinggilah. Dan apa yang kita boleh tengok pada perlawanan pertama tu, tak seperti yang diharapkan. So dua-dua pasukan ni kalah dengan lawan masing-masing. Qatar kalah kepada Ecuador dan juga Senegal kalah kepada Netherlands ataupun kita panggil Belanda. So apa yang boleh mereka harapkan pada perlawanan hari ini? Of course, tak ada lain selain daripada kemenangan. Ini sahaja cara yang mereka ada untuk menghidupkan peluang untuk layak ke pusingan 16. Cumanya kita nak semak sikit, kita nak imbas balik. Kalau kita boleh tengok macam mana permainan Qatar sewaktu bertemu dengan Ecuador, dia macam ada satu nervous yang sangat berat. Memang nampak kegugupan tu jelas bila dia mula bermain, tak dapat nak mengimbangi kekuatan, macam tak bersedia pun ada. Tapi tak tahu, mungkin terkejut dengan suasana atmosfer yang luar biasa tu, mereka memang nampak tak mampu mengimbangi kekuatan pasukan Ecuador. Walaupun kita tahu Ecuador ni bukanlah nama yang betul besar, and kita akui permainan diorang sangat baik masa tu, cuma mungkin dibantu oleh kegagalan pasukan Qatar untuk memberi prestasi seperti yang diharapkan. Okey, untuk pasukan Senegal pula, walaupun mereka kalah, tapi sebenarnya dia kalah, orang kata kalah bermaruah lah, sebab sepanjang 90 minit tu diorang kira bagi saingan sengit juga kepada pasukan Belanda. Even pada awal ni pun kita tengok macam seolah-olah Senegal ni boleh mengejutkan Belanda. Cuma akhirnya mereka terpaksa akur lah. Belanda lebih bijak memanfaatkan peluang, dan keputusan berakhir dengan kekalahan 2-0. Dia bukan apa, lepas post-match interview tu masa tu, dia punya coach Qatar Felix Sanchez, dia kata dia berada di satu suasana yang di luar jangkaan. Ecuador berikan saingan yang luar biasa. Dia kata Ecuador ada senjata mereka sendiri dan mereka terpaksa untuk bermain secara bertahan dan selalu memperkemaskan gerakan. Aku rasa dia macam terlalu berhati-hati pun ada. Okay, tak apa, kita tutup buku untuk perlawanan yang pertama. Dua-dua dah kalah pun. So bila dah kalah, biasalah mereka akan cuba bangkit untuk perlawanan kedua ni, sebab ini je harapan yang mereka ada. So apa berita-berita terbaru untuk kedua-dua pasukan yang kita terima daripada camp mereka? Untuk Senegal, kita dapat tengok hari tu masa perlawanan pertama, pada minit ke-60 macam tu, ada seorang player dia dikeluarkan akibat muscle injury, iaitu Abdou Diallo. Agak merisaukan sebab dia player utama, cumanya kita dapat tahu yang dia dah fit dan dah boleh diturunkan esok. Seorang lagi player yang berada dalam situasi membimbangkan adalah Cheikhou Kouyaté, yang ada injury juga. Cumanya coach masa PC dia bagi tahu dia yakin Kouyaté sempat cergas untuk diturunkan juga esok. Dia sangat perlukan pemain-pemainnya untuk semuanya berada dalam keadaan terbaik, sebab besok ibarat final bagi mereka. Untuk pasukan Qatar pula, kita dapat makluman semua player yang dibawa dalam skuad sudah berada dalam keadaan yang fit, cergas dan tak sabar untuk beraksi. Okey, dalam sidang media yang diadakan semalam sebelum perlawanan, Coach Felix Sanchez, dia ditanyalah macam mana, apa antara faktor yang menyebabkan pemain pasukan mereka nervous, gugup dalam perlawanan pertama hari tu. So dia kata, dia cakap benda yang sama. Dia rasa ada suasana dalam perlawanan tu yang di luar jangkaan. Even mereka menghadapi satu emotional factor yang susah dikawal. Emotional factor tu aku mungkin tafsirkan sebagai rasa gugup lah, rasa terkejut dengan aura luar biasa. Sebab of course Piala Dunia ni dia ibarat kejohanan terbesar dalam dunia untuk bola sepak. Memang luar biasa. Yang datang tu pun kita tahu memang fans yang memang hardcore. So aura dia memang dua kali ganda.
hopefully untuk kali ni dia kata player dia akan lebih relax dan dia cuba untuk jadi lebih kompetitif dalam perlawanan kedua ni dan akan tunjukkan tahap sebenar permainan Qatar. Dan mengikuti jurulatih pasukan adalah pemain pertahanan mereka Ismail Muhammad. Dia ditanyakan oleh wartawan apa yang dia boleh bagi pesanan kepada fans, sebab fans terlalu mengharap, pengharapan mereka terlalu tinggi. Dia cuma mampu kata walaupun setinggi mana pengharapan yang diberi, untuk kali ini tolonglah bagi satu sorakan yang paling luar biasa, buat sehabis baik, dan kami sebagai pemain pun juga akan janji berikan persembahan yang terbaik, sama-sama hidupkan suasana, sama-sama berjuang. Di pihak Senegal pula, apa yang diperkatakan sewaktu sidang media perlawanan semalam, jurulatih mereka Aliou Cisse, dia kata perlawanan yang dihadapi ketika menentang Belanda tu adalah perlawanan yang memang intensiti tinggi lah. Jadi nak tak nak, fokus mereka sebaik tamat perlawanan adalah untuk berehat dan recover. Dia lebih cenderung untuk luangkan masa untuk buat recovery, sebab dia perlukan semuanya berada di tahap terbaik, kecergasan terbaik, sebab fokus untuk perlawanan hari ini seperti yang saya cakap tadi, mereka akan anggap perlawanan seperti final. So dia nak semua fit lah untuk menghadapi perlawanan ni. Dan of course soalan yang panas ditanya oleh wartawan adalah apa pendapat dia tentang goalkeeper Chelsea Edouard Mendy, yang agak kelam kabut, boleh katakan mengecewakan, sebab dia punya personal error yang dilihat adalah punca untuk kedua-dua gol. First, dia masuk tumbuk tak kena. Yang kedua, bola yang dia tampan tu muntah menghala terus kepada penyerang. Dia boleh buat lebih baik kalau ikut kata pemerhati bola sepak, and coach mempertahankan player dia. Standard lah kan, coach akan cakap benda yang sama. Dan dia kata dia rasa situasi ni akan terjadi kepada sesiapa saja. Selepas perlawanan tu pun dia ada bincang dengan Mendy, dan hasil perbincangan tu dia kata Mendy masih berada pada motivasi terbaik dan dia percaya Mendy tetap pilihan utama untuk diturunkan pada perlawanan hari ini. Mengiringi dia pula untuk sidang media ni adalah pemain pertahanan Chelsea juga, Kalidou Koulibaly, juga ditanya tentang Mendy juga, and of course dia cakap sebagai rakan sepasukan dalam kelab dan juga negara, dia memang ada bersembang lah, bercakap secara personal dengan Mendy, dan dia pun bagi semangat kat Mendy, and Mendy pun kata dia sedar apa yang dia perlu buat, dan dia percaya, Koulibaly percaya Mendy akan kembali pada prestasi sebenar untuk game hari ini. Yang paling best bila dia tanya apa janji dia kepada fan, dia cakap, Koulibaly cakap, kami adalah Lion dan esok kami akan jadi seperti Lion. Tiada pilihan lagi yang tinggal selain dia perlu rebut semua 6 mata yang dipertaruhkan untuk 2 baki perlawanan ini. Apa predictionnya? Alright, of course kalau kita tengok daripada perlawanan pertama, berdasarkan perlawanan pertama, bezakan, kita bandingkan kedua-dua pasukan, nampak Senegal lebih bersedialah dengan masalah kelam kabut, terumbang-ambingnya prestasi Qatar. Nampak mungkin dia agak struggle untuk perlawanan ni, untuk menyaingi kebolehan Senegal. Tapi apapun, macam aku sendiri melihat kemungkinan Qatar akan lebih menyerang, sebab dia memang tak ada pilihan selain daripada menyerang untuk dapatkan gol. Dia orang perlu menang. Cumanya kalau kita tengok prestasi mereka mungkin akan dibantu dengan gempak gempitanya stadium tu. Betapa hebatnya sorakan tu nanti, itu yang akan penentu intensiti player-player tu. Mungkin perjuangan mereka akan diteraskan oleh sokongan. Macam tadi siapa Ismail cakap, dia perlukan sokongan yang luar biasa, dan dia orang pun sebagai pemain akan berikan sesuatu yang luar biasa. Dia orang kena lebih relax lah, lebih relax, sebab bila pengharapan terlalu tinggi dekat belakang, kau akan pressure. So kalau kau tak relax, kau panik, aku risau pasukan Qatar akan buat kesilapan yang bodoh. Contohnya macam terlibat dengan foul ataupun terlibat dengan pergaduhan, sebab dia orang panik, dia orang nak cepat nak cari gol. Aku harap coach Felix Sanchez yang berpengalaman ni boleh juga kawal player-player dia untuk mengelakkan player-player melakukan kesilapan yang bodoh lah. Aku terpaksa cakap benda macam tu sebab benda ni intensiti tinggi, keadaan yang macam ni, benda boleh berlaku. Emosi kadang-kadang mudah tak terkawal. Okey, manakala untuk dari segi gameplaynya pula, memang tak ada pilihan. Coach mesti draft satu taktikal yang lebih kepada menyerang. Contoh, kalau tengok dalam perlawanan pertama itu, fullback agak limited pergerakan dia, agak tak efektif dalam menyumbang kepada serangan. So kali ini mungkin boleh push fullback untuk lebih banyak untuk overlap ke apa, untuk provide cross juga. And kalau ikut
serangan aku percaya memang Al-Muiz Ali tu akan masih lagi dipilih untuk mengemudi lah pasukan, serangan pasukan. Cumanya ada juga gesaan daripada peminat yang minta penyerang gantian tu Muntari akan diturunkan lebih awal sebab last minute tu ada try yang menarik kan. So untuk pastikan semuanya bergerak secara lebih menyerang, dia orang minta Muntari untuk turun lebih awal. Tapi itu mungkin antara yang akan dipertimbangkan oleh coach, tapi mungkin dia akan mula dengan aku rasa dengan kesebelasan dengan pilihan serangan yang sama macam perlawanan pertama, tapi mungkin akan pertukaran akan berlaku lebih awal. Okey, untuk pasukan Senegal pula, aku jangkakan mereka akan gunakan gameplay yang sama dengan barisan pemain yang sama, sebab aku tak rasa ada rombakan perlu dibuat. Sebab kalau ikut bandingkan permainan mereka dengan Belanda, lebih kurang macam aku cakap awal tadi, diorang dapat bagi saingan. Cuma personal error daripada keeper iaitu Mendy yang jadi punca diorang bolos 2 kali tu pada akulah. Cumanya hari ni kalau diorang dapat pastikan masalah keyakinan mungkin yang dihadapi oleh Mendy dapat diatasi, diorang dapat bagi confidence kepada Mendy dan Mendy lebih relax, mungkin masalah bolos gol tu dapat diatasi, dapat dikurangkan lah. And aku rasa coach pun kena tegas kali ni. Alus Cisse kalau dia nampak Mendy buat silap, dia kena cepat-cepat ambil tindakan, sama ada nak tukar ataupun bagi macam semangat sikit lah, bagi motivasi dekat keeper. Alright, kekuatan Senegal ni aku tengok lebih kepada dia punya double pivot midfielder dia, Idrissa Gueye dan juga Memphis Mendy juga nama dia. Sebab diorang punya kat tengah tu gandingan nampak padu lah. Aku rasa dengan adanya diorang bermain 2 orang dekat situ, dia akan dapat menentukan pergerakan midfield Qatar, sama ada boleh laju atau boleh slow. Diorang kat situ yang akan macam buka pintu kepada pemain-pemain Qatar lah. Dan aku percaya dengan barisan defender mereka, iaitu of course pertahanan Chelsea ni lah kan, Koulibaly diketuai oleh Koulibaly. Agak sukar sebenarnya untuk penyerang Qatar cuba tembusi kalau berdasarkan perlawanan yang pertama tu lah. So mungkin kekebalan pertahanan pasukan Senegal ni akan menyebabkan Qatar struggle untuk buat percubaan, dan apatah lagi untuk jaringkan gol lah. Pada aku player to watch sebenarnya untuk Senegal ni adalah Ismaila Sarr lah. Aku suka dia punya pergerakan pantas dia, dan hari tu pun nyaris-nyaris bagi juga kejutan kepada pasukan Belanda. Dia boleh gelecek, boleh dribble, boleh masuk dalam, boleh buat try juga. And pergerakan pantasnya perlu disupport oleh striker lah. Striker perlu berada pada posisi yang tepat, pada waktu yang tepat. Kena ada komunikasi antara diorang. Sebab kalau Ismaila boleh tembus pertahanan tapi tak ada striker yang berada di tempat yang betul, susah untuk dia provide bola pun tak jadi juga. Alright, so aku percaya Ismaila akan memainkan peranan Ismaila Sarr. Ismaila Sarr akan memainkan peranan yang besar dan menampung kehilangan Sadio Mane tu. Sebab tempat tu kan, kalau ikut kan Sadio Mane punya tempat kan, tapi sebab dia injured tak boleh main. So aku percaya Ismaila Sarr akan mampu memberikan sumbangan impact yang memang signifikan kepada corak permainan Senegal. So apa lagi yang kita boleh expect untuk perlawanan esok? Aku rasakan sebab kedua-duanya tahu ini adalah peluang terakhir mereka untuk menghidupkan peluang melangkah ke peringkat pusingan 16. So diorang akan bagi all out. Macam Senegal dari awal dia cakap ni ibarat final. Qatar sendiri tak nak biarkan harapan rakyat mereka berkecai begitu saja. So dua-dua akan all out, and intensity tinggi, tense perlawanan pun tinggi, and tak mustahil akan ada pergeseran antara player yang akan berlaku. Permainan boleh jadi pantas, and ada kemungkinan juga berat sebelah. Sebab kalau ikut atas kertas, atas pemerhatian aku, nampak macam Senegal lebih baik. So kalau Qatar tak boleh buat something yang luar biasa ataupun something yang lebih baik daripada perlawanan pertama, mungkin Senegal akan menguasai perlawanan sepenuhnya. Jadi prediction aku untuk scoreline, walaupun semua salah setakat ni, aku tega semua salah, tapi aku tetap nak bagi jugalah. Aku rasa prediction aku is Senegal 2, Qatar 0. Bukan aku tak suka Asia, tapi berdasarkan permainan itu adalah prediction aku. So share juga prediction korang, aku nak tengok, komen juga, and tolong betulkan kalau aku ada salah fakta mana-mana. Sebab dalam bola sepak ni, keindahan dia adalah kita berkongsi cerita, berkongsi pendapat, berkongsi ilmu, berkongsi fakta. Okay, jumpa lagi untuk konten seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.